Selamat malam, salam harapan. Bertemu kita kembali dalam rancangan Anthony Jawab Jujur. Rancangan mingguan yang mana kita memanggil Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik atau DAP, iaitu saudara Anthony Loke, untuk menjawab soalan-soalan panas pada minggu ini. Dan minggu ini sudah tentu satu Malaysia sedang bercerita tentang skandal terbaru dan terbesar yang didedahkan oleh PAC, Jawatan Kuasa kira-kira negara, yang berkenaan dengan isu Littoral Combat Ship, iaitu satu kapal tempur yang mana ada kontrak untuk membina, membangunkan 6 buah kapal, tetapi kita mendapat tahu bahawa walaupun telah lama kontrak tersebut ditandatangani dan sebagainya, tetapi sampai sekarang 6 bilion telah dibayar, namun satu kapal pun sampai sekarang kita tak nampak. Jadi perkara ini memang hangat diperbincangkan di media sosial, di kedai-kedai kopi dan sebagainya. Dan ia juga menjadi topik kita pada malam ini, tetapi kita juga ada topik-topik lain. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya nak tanyakan saudara Anthony. Macam saya katakan tadi, isu LCS ni hangat diperkatakan. Apa sebenarnya isu ni, Anthony? Ini satu lagi isu urus takbir yang tak baik, yang melibatkan perolehan kerajaan. Kita tahu bahawa perolehan kerajaan ini adalah satu perbelanjaan yang cukup besar, terutamanya perbelanjaan dalam Kementerian Pertahanan. Apabila kita membeli aset-aset ketenteraan, ini merupakan satu aset ketenteraan untuk tentera laut Diraja Malaysia. Jadi kontrak-kontrak seperti ini mencecah berbilion ringgit. Jadi soalnya ialah bagaimana sesuatu kontrak yang sebesar ini apabila dia dianugerahkan, adakah melalui satu proses yang telus, satu proses yang cukup teliti untuk memastikan mana-mana kontraktor ataupun syarikat yang diberikan kontrak itu mampu melaksanakan projek tersebut. Jadi dalam soal ini sudah tentunya kita lihat bahawa ini bukan kali pertama perolehan-perolehan ketenteraan kita menghadapi pelbagai masalah. Sebelum ini sudah tentu rakyat Malaysia masih ingat pembelian 2 kapal selam Skopin yang penuh dengan masalah juga. Sampai pada satu ketika apabila kapal selam itu tak boleh menyelam. Jadi ini satu lagi contoh apabila PAC membongkarkan apa yang berlaku, kelewatan sampai dah hampir berapa tahun dah sekarang ini, hampir mungkin 10 tahun selepas projek itu diberikan letter of award. Sekarang ada pertikaian antara Perdana Menteri dulu dan Menteri-Menteri Pertahanan dulu, bila sebenarnya kontrak ini di award. Ada yang kata ini bukan 2011 tapi 2014 dan sebagainya. Tapi saya rasa itu tidak menjawab persoalan pokok. Persoalan pokok ialah mengapa perolehan kerajaan kita ini seling dilanda masalah. Dan ini bukannya satu-satu projek. Antara banyak projek yang selalu menghadapi masalah urus takbir, masalah sama ada penyelewengan ataupun rasuah berlaku, apabila kita order barang tak siap, barang tak sampai. Ini dah banyak kali berlaku. Dan sekarang ini satu projek yang begitu besar, yang mencecah projek bernilai 9 bilion ringgit, 6 buah kapal tempur yang tak siap-siap. Walaupun sepatutnya telah pun diberikan kepada kegunaan tentera laut kita. Jadi bercakap tentang isu ni, saudara Anthony pun dah katakan bahawa ianya dibongkarkan oleh PAC. Pada awalnya mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib, dia cuba nak menggambarkan PAC ini dikawal oleh parti kita lah, DAP. Jadi saudara Anthony, mungkin saudara Anthony boleh ambilkan peluang ni. Macam mana dia boleh kata DAP ni kawal PAC? Satu lagi lah, dia kantoi lah. Inilah dia ingat dia boleh pakai balik tema ataupun cara mereka, pendekatan mereka, semua salah DAP. Apa saja salah DAP, kalau DAP yang terlibat ini mesti tak betul punya. Dia ingat dia boleh cover macam tu lah. Tapi rakyat Malaysia ni semakin bijak, semakin tahu menilai. Dan apabila pengurusi PAC, Ahli Parlimen Ipoh Timur, Wong Kah Wor,
jawab balik hujah dia, jawab balik post dia. Memang saya rasa dia patah dia punya hujah, patahkan hujah dia. Yang pertamanya, PAC merupakan satu institusi. Walaupun pengurusinya datang daripada DAP, tetapi dia ada satu jawatan kuasa. Yang ada satu jawatan kuasa yang mungkin kalau tak silap saya 12 ahli kan, yang datang daripada pelbagai parti. Malah parti UMNO pun ada wakil. 3 orang. Dalam PAC tu. Ya. Okey. Ada wakil daripada Bersatu, dia secara tradisinya PAC ni ialah ada satu jawatan kuasa bipartisan. Iaitu satu jawatan kuasa yang ada wakil kerajaan, ada wakil pembangkang. Dan biasanya pembangkang lebih kurang daripada wakil kerajaan. Mengapa hari ini DAP ataupun blok pembangkang menjadi pengurusi PAC? Ini ada sebabnya. Sebabnya ialah selepas tahun 2018 apabila kerajaan Pakatan Harapan ditubuhkan, komitmen kita ialah supaya ada semak dan imbang kepada kerajaan. Dan apabila kita membentuk kerajaan, kita melantik ahli parlimen daripada Barisan Nasional menjadi pengurusi PAC. Okay. Kalau tak silap saya, seingat saya lah, pengurusi PAC yang pertama ialah Ronald Kiandi. Betul. Sebab masa tu dia masih dalam BN. Betul. Tapi apabila dia masuk ke Bersatu, dia jadi blok kerajaan, jadi backbenchers, kita tukar. Dia kena letak jawatan. Dan naik pula Noraini. Kalau tak silap saya, Noraini Ahmad menjadi pengurusi PAC. Wakil UMNO. Wakil UMNO, ketua wanita UMNO yang duduk sebagai pengurusi PAC. Jadi kita memulakan satu tradisi yang lebih baik, lebih progresif, lebih semak dan imbang, supaya meletakkan wakil rakyat pembangkang mempengurusikan PAC untuk menyemak kerajaan. Itu dimulakan semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Kalau dulu tidak. Kalau dulu masa zaman Najib, yang jadi pengurusi PAC semua geng dia. Kalau masih ingat yang memeriksa, yang menyemak isu 1MDB, siapa pengurusi PAC pada ketika itu? Ahli Parlimen Rompin. Ahli Parlimen Rompin inilah daripada Negeri Pahang. Betul. Geng Najib lah. Yang pengurusi PAC pada ketika itu, dia punya paling terkenal ialah, dia paling famous ialah dia cuba edit laporan PAC. Cuba menyunting, cuba mematahkan, memotong beberapa perkataan yang tidak memihak kepada kerajaan ataupun Najib dalam laporan 1MDB tersebut. Jadi perkara-perkara itu kita dah selesaikan dengan adanya satu perubahan dasar. Iaitu kita meletakkan ahli parlimen pembangkang untuk menyemak kerajaan. Itu fair. Sebab kalau you letak balik ahli parlimen kerajaan, sudah tentunya orang kata ini nak side dengan kerajaan lah. Dia tak berani bongkarkan penyelewengan dan sebagainya. Jadi sekarang ini ada pengurusi daripada pembangkang. Dan kita kekalkan tradisi itu. Dan apabila kerajaan bertukar balik, dia terpaksa juga ikut rentak tersebut, iaitu meletakkan ahli parlimen pembangkang untuk menjadi pengurusi PAC. Tetapi pengurusi PAC bukannya bertindak secara seorang. Betul. Dia mesti memanggil mesyuarat dengan semua ahli jawatan kuasa. Dan setiap pendengaran dalam PAC itu, dia macam sidang Dewan Rakyat. Dia ada verbatim dia. Apabila dipanggil, katakan panggil Panglima Tentera Laut, panggil KSU, panggil pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Apabila mereka datang memberikan keterangan, walaupun dia tak terbuka, dia tidak direkodkan di luar, tetapi dalam mesyuarat itu setiap perkataan direkodkan verbatim. Apa yang dia katakan secara verbatim direkod, macam juga Hansard Dewan Rakyat. Selepas semua pendengaran itu, maka PAC pun kena bermesyuarat untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan daripada keterangan-keterangan itu. Jadi laporan yang dikeluarkan, laporan akhir yang dikeluarkan itu, dia pertamanya mengambil rumusan daripada apa yang mereka dapati, siasatan mereka. Jadi laporan itu adalah satu rumusan daripada pendengaran. Dan mereka mengambil rumusan itu daripada apa yang diperkatakan oleh saksi-saksi pendengaran awam itu, termasuklah Panglima Tentera Laut, termasuklah tentu ada KSU, pegawai-pegawai Kementerian Pertahanan dan ataupun bekas menteri dan sebagainya. Ambil daripada itu, masuk sebagai laporan akhir. Dan laporan itu bukannya ditentukan oleh pengurusi, dia mesti disetujui secara konsensus oleh semua ahli, baru boleh dibentangkan ke Parlimen. Jadi apabila Najib ingin nak divert attention, kata ini laporan daripada orang DAP, tak boleh percaya laporan ini, dia kantoi. Dia kantoi sebab dalam PAC ni memang bipartisan. Kalau orang yang tak
tahu sistem parlimen kita, sudah tahu bahawa apa yang dia katakan itu tak betul, dia benar tipu. Jadi saya rasa hujah dia ni lemah lah. Dan dalam PAC ni sekarang ni Anthony, komposisi dia adakah lebih banyak pembangkang atau lebih banyak kerajaan? Kalau tak silap saya masih dia ikut komposisi kerajaan parti. Okey. Maksudnya kerajaan sudah tentu akan ada lebih. Sebab dia komposisi mengikut parti. Betul. Kerajaan sudah tentu dari segi bilangannya lebih daripada pembangkang. Itu secara prinsipnya dalam semua jawatan kuasa lah di parlimen. Jadi untuk mengatakan bahawa kita DAP yang mengawal PAC itu memang tak betul lah. Bercakap tentang kantoi ni, Anthony, minggu lepas Anthony ada jawab Datuk Seri Najib tentang isu AES dan LKAT. Najib ada jawab balik tak? Dia ada panggil rujuk Anthony kepada jawatan kuasa dalam parlimen ke apa ke? Dia hari Khamis pun menghilangkan diri. Tak nampak muka dia kat parlimen. Jadi itulah, saya dah tahulah, saya dah agak dah. Dia ni tak berani bahas kat parlimen. Dia berani cakap dalam Facebook je. Facebook sahaja. Jadi okey, seterusnya masih dengan LCS ni, ada pula orang mengatakan bahawa kita semasa jadi kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan, walaupun LCS ni menjadi isu juga pada masa tu, kita tak buat apa-apa. Adakah ini satu anggapan ataupun satu tuduhan yang tepat, Anthony? Itulah usaha yang cuba untuk mengalihkan daripada isu sekarang. Apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, oleh Menteri Pertahanan pada ketika itu, Mas Abu, ialah untuk menubuhkan satu kajian ataupun bukan kajian, satu siasatan forensik. Okay? Dia membentuk satu jawatan kuasa di bawah Tan Sri Amrin Buang, okay, untuk menyiasat semua penyelewengan yang berlaku ni. Dan dia buat secara forensic audit. Okay, untuk maksudnya ialah forensic audit, maksudnya siasat secara terperinci. Setiap unsur daripada setiap proses perolehan, setiap unsur yang nampak ada penyelewengan dan proses-proses dan akaun-akaun yang terlibat. Jadi forensic audit itu dibuat, dan sebenarnya apa yang laporan PAC ini juga sebahagiannya bersandarkan kepada laporan forensic audit itu juga. Jadi sekarang ini dikatakan, hari ini Perdana Menteri kata dia nak declassify forensic audit itu. Kita alu-alukan declassify lah.